Bertemu kembali. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM komited mempercepat penerima gunaan teknologi dan inovasi menerusi penyediaan jalinan gentian optik lebih meluas. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata ia bagi kualiti liputan lebih efisien dan efektif selaras pengenalan ekonomi digital berasaskan teknologi tinggi. Selain daripada mempertingkatkan ketersambungan digital, Kementerian Komunikasi dan Multimedia turut melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan dan menggalakkan ekonomi digital yang dapat melonjakkan penguasaan pendigitalan dalam kalangan segenap lapisan rakyat, pemain industri serta pelabur domestik dan antarabangsa. Pada masa yang sama, Kementerian juga akan memainkan peranan dalam mengawal selia keselamatan cyber dan etika penggunaan media sosial. Selain itu, kerajaan turut melaksanakan penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Present (POP) hub gentian optik sebagai alternatif memperluaskan liputan jaringan jalur lebar di kawasan sekolah dan berpenduduk. Untuk penjelasan dan makluman yang berhormat, sebenarnya usaha-usaha meningkatkan prasarana ini bukan hanya menyentuh peruntukan seperti mana yang terdapat dalam belanjawan, iaitu daripada dana Consolidated Fund, tetapi juga sebenarnya terdapat peruntukan yang besar off budget, terutama sekali daripada dana USP dan juga dana syarikat-syarikat komersial. Untuk makluman, sejumlah 9.4 bilion akan dibelanjakan daripada peruntukan daripada dana USP yang dikendalikan oleh MCMC dan 19.08 bilion dibelanjakan daripada dana syarikat-syarikat MNOs ataupun telcos. Tan Sri Anwar berkata demikian pada sesi penggulungan perbahasan peringkat dasar Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 Bajet 2022. Seterusnya untuk perkembangan di Parlimen, kita terus saja bersama Andy Reza Rohadian di sana. Jadi silakan Andy. Ya, Miza, Dewan dimaklumkan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan melaksanakan kajian bagi mengoptimumkan subsidi minyak masak bagi memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada golongan sasar. Menteri KPDNHEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan kajian tersebut telah pun bermula pada Oktober lalu dan dijangka selesai tahun depan. Melalui kajian ini, aspek keberkesanan pelaksanaan program subsidi sedia ada akan dinilai meliputi keberkesanan penyampaian, mekanisme pelaksanaan, darjah ketirisan dan kos yang terlibat akan dikaji dan diperhalusi dan seterusnya cadangan mekanisme baharu untuk dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian subsidi kepada golongan sasar. Ya, kajian tersebut meliputi program subsidi utama di bawah KPDNHEP termasuk program skim penstabilan harga minyak masak, program subsidi tepung gandum kegunaan am, program pengedaran barang perlu dan program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Datuk Seri Alexander Nantalinggi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat. Baik. Saudara, hari ini ahli-ahli yang berhormat turut dimaklumkan bahawa struktur gaji dan skim perkhidmatan polis diraja Malaysia PDRM telah pun ditambah baik pada 2016 berdasarkan pariti dengan skim perkhidmatan lain yang berkaitan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said memaklumkan ketika ini gaji permulaan minimum bagi anggota polis adalah sebanyak RM1,220 tidak termasuk allowance dan insentif lain mengikut penugasan anggota. Ketika menjawab pertanyaan Wakil Tanjung Malim, Chang Lih Kang, Datuk Seri Dr. Ismail menjelaskan bahawa gaji pokok RM1,220 itu melibatkan pegawai rendah polis dan konstebel sokongan dengan kelayakan akademik peringkat penilaian menengah rendah atau PMR dan staraf dengannya. Walaupun gaji
permulaan 1220 saya ambil contoh tentang allowance yang didapati atau diperoleh oleh konstebel atau pegawai rendah polis. Contoh, kalau anggota konstebel baru yang memulakan perkhidmatan ditempatkan di Brigade Tengah Kuala Lumpur, selain gaji permulaan 1,441 mengikut taraf kemasukan pendidikan, dia juga akan turut menerima allowance sebanyak 1,500. Selain pada gaji, menerima allowance 1,500 iaitu allowance PGA RM400, allowance bantuan insentif tugas am BITA RM200, allowance perumahan RM300, allowance imbuhan tetap RM300, allowance bantuan sara hidup KOLA RM300 dan juga allowance khidmat awam RM115. Bermaknanya gaji dan allowance anggota tersebut akan memperoleh sebanyak RM2,556 sebulan. Ya, dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan bahawa tiada keperluan untuk mewujudkan atau menggubal satu undang-undang baharu bagi memelihara keharmonian dan perpaduan rakyat berbilang bangsa, agama dan kaum di Malaysia. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad memaklumkan ini kerana undang-undang sedia ada sudah pun selari dengan konsep keluarga Malaysia yang mementingkan integrasi nasional bertunjangkan prinsip rukun negara. Kementerian Perpaduan Negara, kita sudah pun menggariskan beberapa dasar penting untuk menambah baik dan memperkukuhkannya. Antaranya dasar perpaduan negara yang menekankan tentang patriotisme, identiti nasional dan menambah baik ekosistem perpaduan dalam negara. Kita juga ada pelan tindakan perpaduan negara yang terus menjurus kepada program-program yang dapat membantu mencambah perpaduan negara seperti Kelab Rukun Negara, Sekretariat Rukun Negara dan juga rukun tetangga yang sedia ada. Dan akan datang pada hujung bulan ini, dasar perpaduan keluarga Malaysia akan dilancarkan. Ya, beliau turut menegaskan bahawa undang-undang sedia ada sudah pun memadai untuk memberikan pengajaran kepada individu yang mencetuskan atau mengeluarkan kenyataan berbau perkauman sehingga menjejaskan keharmonian negara. Ia termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hasutan 1948. Wan Ahmad Faisal menjawab pertanyaan Wakil Batu P. Prabhakaran. Baik. Saudara, Dewan berhenti rehat sehingga pukul 2.30 petang dan akan menyambung semula sesi penggulungan bagi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022 peringkat dasar. Teruskan bersama berita RTM untuk mendapatkan perkembangan penuh bukan sahaja sesi penggulungan Bajet 2022 malah sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Untuk liputan penuh Dewan Rakyat hari ini kami akan bawakan dalam berita Parlimen pukul 10.30 malam nanti. Saya Indi Reza Rohdian, kita kembali bersama Miza Dian Kasapuri. Miza. Baik, terima kasih Andy. Baik, beralih ke sidang Dewan Undangan Negeri Kedah, Kerajaan Kedah memandang serius isu berkaitan kekurangan kemudahan asrama penginapan